Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini sama-sama saya, Cikgu Safwan akan melihat sains tahun 3 bagi tajuk kemahiran proses sains yang seterusnya iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, pertama sekali kita akan lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektifnya adalah murid perlu memahami kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Seterusnya, kita lihat pula kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan yang murid perlu capai pada pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menyatakan maksud mengukur dan menggunakan nombor. Yang kedua, menyatakan alat piawai yang digunakan untuk mengukur masa dan panjang. Yang ketiga, menulis unit piawai yang betul bagi ukuran masa dan panjang. Seterusnya, okey murid-murid, mari kita lihat apakah maksud mengukur dan menggunakan nombor. Maksudnya di sini adalah mengukur ni ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Bermakna di sini anda perlu ada kemahiran untuk buat pemerhatian tapi menggunakan nombor dan alat unit yang berunit piawai. Jika sebelum ni anda buat pemerhatian seperti proses pemerhatian anda menggunakan 5 deria iaitu melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan juga mendengar. Tapi untuk kali ini kamu akan menggunakan kemahiran mengukur kamu dan untuk melihat nombor. Untuk menggunakan nombor yang dan juga menggunakan alat berunit piawai. Apa itu unit piawai? Okey, unit piawai ini adalah unit yang standard yang digunakan oleh seluruh dunia untuk mengukur ataupun menyatakan sesuatu ukuran tu. Okey, nanti kita lihat lagi sekali. Okey, mari kita lihat situasi yang berikut. Cikgu, macam mana nak ukur masa larian? Okey, murid yang sebelah pun tanya, bagaimana caranya? Okey, ini adalah sewaktu apa kejadian yang berlaku. Okey, ini adalah sewaktu pada hari sukan. Jadi, macam mana nak ukur masa larian murid-murid yang menyertai pertandingan lumba lari ni kan? Contohnya lumba lari 100 meter, 200 meter. Macam mana kita tahu siapa yang pemenang je? Okey, kita nak tahukan pemenang, kita kena tahu apakah masa yang berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke garisan penamat. Jadi, cikgu dia pun menjawab, kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Okey murid-murid, sekarang ni mari kita lihat bagaimanakah langkah-langkah menggunakan jam randik digital. Okey, jam randik digital ni kalau murid-murid perasan pada waktu hari sukan, anda akan nampak guru-guru yang menjadi hakim ataupun juri yang di garisan penamat akan sentiasa pegang jam randik digital ni untuk apa? Untuk mengambil masa larian peserta-peserta yang mengambil bahagian. Jadi, kita tengok macam manakah dia orang gunakan jam ini. Okey, kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama di sini dia kata tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Jadi, dia tekan butang yang di sebelah kiri ini. Okey, selalunya butang ini nama dia adalah butang reset. Okey. Kemudian kita ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ditekan butang yang sebelah kanan ini pula untuk mengambil bacaan. Butang ini selalunya namanya adalah dia ada yang tulis dekat situ start or stop. Okey. Kemudian langkah yang ketiga. Tekan butang ini sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Jadi sebab itulah butang tu nama dia start and stop. Jadi bila kita tekan sekali dia akan start dan bila kita tekan lagi sekali dia akan stop. Okey. So dekat sini bila kita dah stopkan dia, kita akan dapatlah bacaan yang dia berhenti tu bila mana kita stop. Iaitu kita ada bacaan minit, kita ada bacaan saat. Jadi berapakah bacaan masa pada jam randik digital ini? Okey, jadi bacaan dia adalah ini adalah minit. Jadi kita sebut
3 minit 59.29 saat. Itu adalah bacaan dia. 3 minit 59.29 saat. Okey, sekarang mari kita lihat video ni macam mana dia gunakan jam randik digital. Okey. Okey, yang pertama dia akan tekan butang yang cikgu sebut tadi lah, butang start and stop. Okey, di sini butang start and stop yang tadi cikgu sebut. Kemudian okey, bila dia dah ambil masa, dia akan tekan balik butang start and stop tadi dan dia dapatlah bacaan dia. Okey, kemudian dia tekan balik yang sebelah kiri ni adalah butang untuk reset. Kemudian sama saja dia akan ulang balik benda yang sama. Okey. Ini dia tekan butang yang mode itu adalah untuk tukar mode kepada jam dan seterusnya lah. Jadi itu saja cara yang mudah untuk menggunakan jam randik. Tak susah pun murid-murid. Tekan cuma 2 butang saja yang diperlukan untuk mengawal jam randik digital. Okey murid-murid, terdapat 2 jenis jam randik yang kita boleh lihat di atas muka bumi ini. Jadi jam randik yang pertama yang selalu digunakan adalah ini dia gambarnya. Apakah agak-agak nama jam randik ini? Ya, namanya dan juga jam randik yang kedua. Apakah perbezaan dua nama jam randik ini? Okey, mari kita lihat apakah nama bagi jam randik yang pertama. Ini adalah dinamakan jam randik analog. Analog ini bermaksud dia menggunakan jarum dan juga nombor-nombor yang berada di sekeliling jam ini. Dan dia tidak menggunakan bateri dan juga paparan digital. Kemudian kita beralih kepada jam yang di sebelah ini. Ya, murid dah tahu kan apa nama dia tadi? Namanya adalah jam randik digital. Okey, apakah unit piawai untuk masa? Bila kita nak ukur masa ni, apakah unit piawai yang kita gunakan? Okey, kita ada iaitu jam, kita gunakan minit dan juga saat. Itu adalah unit piawai untuk masa. Okey, kita beralih pula kepada mengukur panjang. Bagaimanakah cara untuk mengukur panjang dengan betul? Jadi kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama di sini iaitu hujung objek diletakkan pada senggat kosong. Bermaksud apabila anda nak ukur sesuatu objek, pastikan hujung sekali objek itu diletakkan pada nombor kosong ataupun senggat. Senggat ini adalah yang garis-garis ni lah kita panggil senggat. Ini adalah senggat. Jadi dia berada pada kedudukan kosong. Kamu tak boleh letak dekat bahagian hujung sini. Kalau letak dekat hujung sini tak tepat lah sebab yang sini kita masih belum kira bacaan dia. Mesti letak bermula daripada senggat kosong. Kemudian langkah yang kedua, kedudukan mata yang betul pada tanda right di sini. Maksud dia kedudukan mata kamu mestilah selari selari dengan atas bahagian objek tersebut. Kamu tak boleh lihat daripada sisi, tak boleh lihat daripada sebelah lain, bawah ataupun sebelah kanan, kiri. Mesti tegak mata kamu melihat, katakan objek berada dekat hujung pembaris, jadi mata kamu mesti tegak melihat bacaan. Baru kamu dapat bacaan yang tepat. Okey, jadi ukuran panjang yang betul untuk objek ini adalah berapa murid-murid? Kita ada 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ukurannya adalah 9 cm. Okey murid-murid, apakah alat piawai yang digunakan untuk mengukur panjang? Okey, kita ada 2 jenis alat piawai dekat sini dalam gambar berikut. Kita ada yang di sebelah kiri ni dan juga di sebelah kanan. Kita ada yang nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, apakah agak-agaknya nama untuk gambar-gambar yang berada di nombor 1? Ya, jawapannya adalah
pembaris. Dan yang di nombor 2 ini Anda selalu lihat yang digunakan oleh tukang-tukang jahit, tukang buat rumah dan sebagainya. Apakah nama alat ini? Ya, jawapannya adalah pita pengukur. Kemudian kita akan lihat pula, apakah unit piawai untuk panjang? Bila kita dah ukur, apakah unit yang kita akan letak? Bila kita dah ukur satu objek, kita akan dapat dia punya bacaan, contoh dia nombor 10. Tapi apa yang belakang ni kita nak isi? Itu adalah unit piawai. Jadi, apakah unit piawai yang sesuai yang boleh kita gunakan? Okey, kita lihat unit piawai yang pertama adalah kilometer ataupun km. Kita boleh gunakan kilometer. Kemudian kita ada juga meter, iaitu m. Kemudian kita ada juga sentimeter, iaitu cm. Dan yang terakhir, yang paling kecil unitnya adalah milimeter, iaitu mm. So dekat sini, kilometer ni adalah unit yang paling panjang lah untuk kita gunakan untuk ukur benda yang sangat panjang. Contoh dia, kita nak ukur jarak antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh dari Kuala Lumpur ke Kedah, berapa kilometer. Untuk meter pula, kita gunakan untuk jarak yang lebih dekat. Contoh dia, dari Padang ke kantin. Berapakah jarak dari Padang ke kantin? Ataupun berapakah jarak trek larian 100 meter. Itu jarak dia lah 100 meter. Kemudian untuk sentimeter pula, kita gunakan untuk ukur benda yang lebih pendek. Contoh dia, kamu nak ukur berapakah panjang buku teks kamu. Ataupun kamu nak ukur berapakah panjang pensel kamu. Kemudian kita ukur lagi yang lebih lagi kecil, iaitu milimeter. Contoh dia, kamu nak ukur apa? Contoh dia, kita nak ukur saiz seekor semut. Terlalu kecil, jadi unit dia kita boleh buat dalam milimeter. Okey, kita beralih pula kepada mengukur berat. Apakah alat piawai yang digunakan untuk mengukur berat? Okey, kalau kamu lihat gambar-gambar di sini, mungkin kamu pernah lihat. Semua alat-alat ini digunakan untuk mengukur berat. Sebagai contoh, alat ini selalunya digunakan kamu nampak di pasar dan pasaraya dan sebagainya. Kemudian alat ini pun selalu digunakan di dapur ataupun di kedai-kedai untuk membuat kek dan sebagainya. Ini juga alat ini selalu digunakan di pasar lah ataupun pasaraya. Okey, alat ini selalu mungkin banyak berada di rumah lah untuk ukur berat badan. Kemudian alat ini pula untuk ukur benda yang lagi berat. Selalunya berada di pasar ataupun tempat-tempat yang memerlukan jual beli yang barang-barang yang berat. Kemudian ini adalah mengukur apa? Okey, alat mengukur benda yang sangat kecil lah. Contoh dia emas ataupun barang-barang yang berharga lah, yang kecil-kecil, aksesori, kita boleh ukur dengan unit yang lebih kecil. Jadi, apakah nama alat-alat berikut? Jadi, namanya adalah alat penimbang. Apakah unit piawai untuk berat? Okey, bila kita dah dapat bacaannya, sama juga macam panjang tadi. Bila kita dah dapat bacaan, contoh dia kita dapat 90. Okey, berapa belakang ni kita nak tulis? Apakah unit piawai dia? Kita tak boleh tulis 90 saja. Nanti orang tanya 90 apa? Jadi, kita kena ada belakang dia unit piawai. Okey, unit piawai untuk berat adalah yang pertama, kilogram. Kamu boleh tulis 90, beratnya adalah 90 kilogram. Ataupun untuk yang lebih ringan sedikit, kita gunakan unit piawai gram. Itu contoh dia, beratnya adalah 90 gram. Kemudian kita gunakan lagi untuk yang lebih ringan dan juga kecil, iaitu miligram ataupun mg. Contoh dia adalah 90 mg. Jadi waktu bila kita nak gunakan kilogram, gram dan juga miligram. Kilogram ni digunakan untuk mengukur alat yang berat. Contoh dia buah-buahan ataupun barang-barang seperti beras dan sebagainya. Gram juga digunakan untuk alat yang lebih ringan. Contoh dia sayur-sayuran ataupun
gula, garam yang memerlukan kuantiti yang sedikit lah. Tepung untuk contohnya kamu nak buat dalam masakan. Jadi perlukan kuantiti yang sedikit, kita gunakan gram. Miligram lebih kecil. Yang selalu kita nampak adalah pada berat ubat. Ubat yang digunakan contoh dia paracetamol. Berapa miligram dalam satu tablet. Itu adalah contoh bagi setiap unit piawai untuk berat. Okey, kita beralih pula kepada tugasan pada hari ini. Jadi murid-murid boleh rujuk dalam buku aktiviti sains tahun 3, muka surat 4. Dengan tajuk dia mengukur dengan betul. Tuliskan tarikh pada hari ini, iaitu tarikh yang anda buat pada aktiviti ini. Perhatikan situasi di bawah, namakan alat dan unit piawai yang digunakan untuk mengukur dengan betul. Okey, nombor 1 kita ada 2 dan 3. Jadi murid-murid perlu isikan semula dalam tempat kosong yang disediakan dengan jawapan, pilihan jawapan sudah diberi di atas ini. Jadi anda diberi masa untuk menjawab soalan ini. Kemudian kita akan bincangkan jawapan selepas ini. Okey, mari kita lihat jawapan bagi soalan berikut. Nombor 1 adalah gambar seorang tengah berenang dan juga mengambil masa renangan dia. Jadi, apakah alat pengukur yang digunakan? Ya, jawapannya adalah jam randik. Seterusnya, unit piawainya adalah kita gunakan di sini adalah saat. Berapa saat dia hendak sampai ke garisan penamat. Nombor 2, ini adalah gambar alat penimbang dan juga surat khabar. Apakah nama alat pengukurnya? Okey, cikgu dah sebut tadi, iaitu penimbang. Penimbang. Okey, tak apa. Kita tulis balik ya. Penimbang. Alat pengukur tadi. Okey, yang ni adalah jam randik. Okey, apakah unit piawai bagi alat penimbang ini? Okey, jawapannya adalah kilogram. So, jawapan yang sudah kita pakai, kita tandakan saat, jam randik, penimbang, kilogram. Last kali, nombor 3. Alat pengukur yang digunakan adalah pembaris. Dan unit piawai bagi pembaris adalah sentimeter. Jadi, lengkap untuk tugasan muka surat 4. Kita pergi kepada tugasan muka surat 5, mengukur panjang. Jadi dekat sini, murid-murid perlu ukur panjang objek di bawah menggunakan alat dan unit piawai yang betul. Murid-murid perlu menggunakan pembaris masing-masing untuk ukur. Menggunakan pembaris, letak betul-betul pada bahagian hujung sini ke hujung sini. Jadi, dari sini sampai sini, berapakah bacaan yang murid-murid dapat? Jadi, murid-murid tuliskan balik dekat sini objek apa. Contoh dia dekat sini kita mulakan dengan gunting. Kita ada pemadam. Kita ada pengasah pensel. Dan juga kita ada pensel. Okey, jadi panjang dia murid-murid boleh tuliskan dekat sini. Berapa cm yang murid-murid dapat? Soalan yang kedua. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur panjang objek di atas? Mengapakah kamu menggunakan alat tersebut? Okey, dekat sini ada dua soalan. Yang pertama, apakah alat yang kamu gunakan? Alatnya adalah, ya, kamu gunakan pembaris. Okey, jadi mengapa kamu menggunakan alat tersebut? Okey, kerana pembaris merupakan alat piawai
bagi mengukur panjang. Maaflah tulisan cikgu tak berapa cantik hari ini. Jadi, pembaris menggunakan pembaris kerana pembaris merupakan alat piawai bagi mengukur panjang. Jadi, sudah siap tugasan kamu untuk muka surat 4 dan 5 dalam buku aktiviti. Jadi, sekian saja untuk pada hari ini topik kita iaitu kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Jadi, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Stay safe, stay at home, learn at home. Bye-bye.